Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada Syawal yang ketiga pada hari ini. Kita bertemu untuk sama-sama kita mendalami halaman 491 daripada surah Az-Zuhruf, surah perhiasan, sebagai satu tarbiyah kepada kita bagaimana Allah memberikan nilai tentang dunia ini dan apakah panduan untuk kita ambil dan bagaimana kita mensikapi agar tidak kita tertipu dengan apa yang ditawarkan, apa yang disediakan, apa yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Pada hari ini kita masih lagi pada Syawal yang indah. Kita ingin terus bersama Al-Quran bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Masih beraya lagi Ustaz? Ya, masya-Allah. Kita apa nama ni masih lagi kita menzahirkan rasa gembira kita dan budaya-budaya memberi maaf, meminta maaf, satu budaya yang patut diteruskan, bukan sahaja ketika hari raya pertama ataupun pada bila-bila masa budaya ni harus dikekalkan, budaya memaafkan. Dan menarik dalam surah Ali Imran Ustaz ya, ayat 134 itu bila Allah memuji, mengangkat pada mereka yang wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kerana tidak diberikan penekanan pada orang yang minta maaf Ustaz ya. Pasal sebelum orang minta maaf, kita dah beri maaf awal-awal, janjinya adalah syurga. Jadi kalau kita nak minta maaf tu okey ya, tapi orang datang ataupun kalau katakan boleh kita maafkan awal-awal, orang minta maaf ke tak minta maaf tetap juga diberi maaf. Itu adalah salah satu ciri orang yang muhsinin dalam surah Ali Imran ayat 134. Dan pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 491. Jom mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 491. Bermula daripada ayat yang ke-23 hingga ayat 25, kebinasaan kaum-kaum terdahulu akibat pengingkaran risalah Nabi yang diutus kepada mereka. Diikuti pada ayat 26 hingga 28, penolakan sikap taklid buta terhadap nenek moyang ya, mengikut pada ibu ayah orang-orang yang lebih terdahulu tanpa asas ilmu, dan bagaimana seruan Nabi Ibrahim dalam menyikapi perkara ini. Seterusnya pada ayat 29 hingga 33, berpalingnya penduduk Mekah daripada Rasul, harta kemewahan yang tidak diredai dan penetapan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 23 hingga 29 sambil beraya ya. Kalau ada lagi raya bagi tuan-tuan yang berada di mana saja, kita ambil masa sejam ini, saya jemput tuan-tuan untuk share, beritahu kepada rakan-rakan, panggil anak buah, panggil pada ayah, mak dan sebagainya. Kita dengarkan, ikuti bacaan ayat 23 hingga 29 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul yang masya-Allah ceria pada Syawal ini. Masya-Allah, alhamdulillah kita semua sahabat-sahabat Al-Quran
dan memang kita patut rasa syukur kerana gembira kerana inilah perayaan yang kita sambut pada 1 Syawal perayaan yang datang selepas daripada kita menunaikan ibadat. Dia bukan kita perayaan yang kita hanya suka-suka menyambut, tapi ia datang selepas kita sebulan walitukmilul iddah, kita menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan. Lepas selepas kita kemenangan ini dengan masuk kita rasa gembira kita berjaya puasa. Kita berjaya menghidupkan Ramadan dengan qiyam kita, dan kita berjaya infak, kita berjaya dalam ibadah kita. Maka ini kita melangkah keluar daripada Ramadan, kita melangkah ke depan dengan penuh kesyukuran di Syawal, dan mudah-mudahan dapat meneruskan momentum sebagai hamba Allah di bulan-bulan yang berikut. Kerana kita bukanlah hamba kepada Ramadan semata-mata, insya-Allah kekuatan memori indah kita di bulan Ramadan yang lalu sudah pasti terpahat dalam hati kita untuk menjadi motivasi yang kuat untuk kita meneruskan lagi bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita nak baca ayat yang ke-23 hingga 29, muka surat 491. Sambil-sambil sahabat-sahabat mungkin berkunjung-kunjung di rumah sanak saudara bermaaf-maafan, kami juga mohon maaf jugalah jika ada kesilapan dan sebagainya. Mudah-mudahan sama-sama kita bermaaf-maafan. Ayat 23 hingga 29 kita baca tanam jiharkah lah, Safah. Sesuailah dengan suasana perayaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم
حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 23 hingga 29 untuk kita menyambung memahami kepada surah Az-Zuhruf, surah perhiasan, bagaimana Allah menyatakan perhiasan apa sebenarnya. Apatah lagi kita berada pada Syawal, bila bercakap tentang perhiasan Ustaz ya, ramai orang berhias, cantik-cantik langsirnya, sofanya, keretanya, pakaiannya, tetapi apakah ianya bertepatan ataupun tidak, itu yang kita nak tengok pada hari ini. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir, iaitu Allah menyatakan wa kadzalika, demikian kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu negeri, ya, fi qaryah min nadhir, untuk apa? Untuk memberikan peringatan, illa kecuali dibalas oleh mereka yang kaya, ya, mereka golongan-golongan elit pada waktu itu. Mereka kata apa? Illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, iaitu mereka menyatakan bahawa kami ini adalah dapati bahawa nenek moyang kami, ibu ayah kami dah biasa dah buat apa yang dibuat. Jadi buat apa kamu nak ingatkan, nak tegur-tegur? Kami dah ada contoh teladan. Wa inna ala atharihim, jejak mereka, cara hidup mereka itu kami ikut. Kami tak nak ikut kepada engkau wahai nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ciri orang yang mutrafuha Ustaz ya. Dalam hidup kita ini, kalau kita ada rumah besar ke, perhiasan cantik apa sebagainya, tak ada masalah, tetapi jangan sampai mencapai tahap mutrafuha, iaitu mereka yang digelar sebagai kaya, yang melampau, yang bermewah-mewah, sehingga mereka merasakan mereka tidak mahu ubah lifestyle, cara hidup mereka. Mereka tidak mahu ditegur oleh Al-Quran, tidak mahu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang ada. Kerana apa? Kerana kalau mereka ditegur, mereka kena ubah cara hidup mereka untuk dapatkan contohnya dari sumber yang tak betul, ataupun kalau mereka sudah ada harta, mereka perlu berikan kepada mereka yang berhak. Mereka tak suka. Kalau boleh mereka nak berfoya-foya, berhibur. Kalau masa raya ni, mutrafuha ni cirinya Ustaz ya, dia tak nak pun bercampur dengan orang-orang yang miskin. Dia nak jumpa golongan-golongan dia sahaja, ya. Jamuan hanya jemput kepada orang-orang yang kaya elit sahaja. Orang-orang biasa tidak dijemput walaupun mereka berada di sekitar kejiranan. Jadi ini perkara yang perlu kita ketepikan, jangan diikuti. Kita perlu melawat kepada ahli keluarga Ustaz ya, yang kaya, miskin, pelbagai. Kita teruskan bersilaturahim, kerana itu adalah tanda bahawa kita minta pada Allah kita tidak menjadi mutrafuha, mereka yang itraf, ya, yang melampau, bermewah-mewah. Dalam ayat yang ke-24 Allah menyatakan qala awalau ji'tukum bi ahda, iaitu Rasul berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan, apakah kamu akan mengikutiku sekalipun aku membawa untukmu yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh daripada agama nenek moyangmu. Kamu ada panduan daripada nenek moyang, kalau saya bawakan kepada ahda ini yang lebih membawa kepada hidayah, adakah kamu nak ikut? Itu pertanyaan kepada mereka yang mutrafuha ini, yang melampau. Mereka balas apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Apa saja yang kau diutuskan ini, kami tidak akan bersyukur, tidak terima, malah kami akan terus mengingkari apa yang kamu buat. Dia dah ada satu mindset Ustaz ya. Dia sudah ada satu cara berfikir bahawa saya dah berjaya kot, saya dah kaya, buat apa nak ikut kamu, ya. Kamu ni pengikut, kalau Nabi itu digelar sebagai pengikutnya orang-orang miskin. Ya, walaupun sebenarnya adalah Abu Bakar dan sebagainya, tetapi kebanyakan pengikutnya itu adalah di kalangan B40. Lebih kurang begitulah kalau zaman ini gunakan istilah tersebut. Jadi perkara ini kita lihat adalah kesan daripada kita mendapat kekayaan. Kalau ia tidak dijaga dengan panduan yang kita akan lihat lagi selepas ini, maka sudah tentunya seseorang itu boleh melampau, mutrafuha. Dan pada ayat yang ke-25 balasannya apa? Allah menyatakan fantaqamna minhum, ya, pasti kami akan binasakan daripada mereka. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan nanti apa kesan kepada orang-orang yang mendustakan kepada risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pada zaman ini ya, bila dia kata bahawa kita buat apa nak ikut sunnah Nabi itu 1400 tahun yang lepas kan, kita menutup aurat itu 1400 tahun yang lepas dekat kawasan Arab sana, mereka tu ganas, kita ni tak apa, pakai je apa yang kita nak, apatah lagi hari raya. Begitu Ustaz ya. Kalau itulah mindset cara berfikirnya, inilah juga yang disampaikan dalam ayat 24, apa sahaja Nabi bawa untuk membawa kepada ahda ya, kepada hidayah yang lebih betul, mereka akan kufur kepada kebenaran tersebut. Dan Allah menyatakan nanti tengok apa kesan kepada orang-orang yang mendustakan ini. Allah boleh buat apa sahaja, Allah boleh hancurkan, Allah boleh hancurkan di sini, boleh hancurkan bila sampai di akhirat sana. Bercakap tentang mereka yang elit yang tidak mahu menerima teguran ini, dirakamkan pada ayat 26 satu kisah Nabi Ibrahim yang kita sudah banyak ikuti dalam Al-Quran, tetapi kali ini Allah mengambil sudut itu Ustaz ya, agar kita tuan-tuan sekalian berjaga-jaga. Kaya tak salah ya, mencari harta banyak tak salah, yang salahnya apabila ianya mencapai ataupun menyebabkan kita melampau ya, farah ataupun marah ya. Farah itu gembira melampau-lampau, dan marah itu ialah sampai menjadi sombong ya, sehingga kan memandang kecil kepada adik-beradik kereta kecil Ustaz. Balik tu dia bila kereta besar tu dia rasa dia pandang sebelah mata dia. Ya, belum lagi apabila rumah balik kampung itu mungkin tak berapa selesa, dia rasa kan dah tak berapa selesa lah kan. Saya rasa macam saya bukan salah duduk hotel ke apa ke, tetapi dia memperkecil-kecilkan itu yang perlu kita jaga. Dan moga-moga tuan-tuan beraya ini kita mengamalkan ciri-ciri seperti Nabi Ibrahim yang kita nak baca pada ayat 26 sekali lagi. Silakan Ustaz. Insya-Allah Ustaz Fazrul, masya-Allah, macam mana ayat yang begitu besar maknanya. Ustaz telah merelatekan bagaimana kita dalam keadaan proses kita berada di bulan Syawal selepas kita ditarbiyah bulan Ramadan yang lalu. Janganlah kerana melepas geram sangat, mungkin 2 tahun tak raya kan, redah semua Ustaz. Redah semua, kita pandanglah orang yang di bawah kita, orang yang mungkin tidak berada dan sebagainya. Untuk itulah kita menjadi orang yang sensitif dengan perkara-perkara tadi tu. Itulah sebenarnya satu kelebihan buat orang-orang yang sentiasa memandang Allah Taala berikan kepada kebaikan kepada dia. Alhamdulillah. Baik, kita baca ayat 26. Wa idh qala Ibrahim, ada perkataan Nabi Allah Ibrahim yang terkenal dengan ikon pengorbanan. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-26. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku melepaskan diri daripada apa yang kamu sembah. Jadi inilah apa yang dimaksudkan. Mereka yang mutrafuha ini adalah mereka yang bermewah, dan mereka ini tidak mengikut kepada panduan tauhid, panduan ilmu yang berasaskan kepada wahyu, tetapi mengikut kepada pandangan nafsu. Ustaz ya, dia mengikut pada mak ayah saya dah biasa buat begini, nenek moyang saya selalu buat begini, senior saya selalu buat begini, orang-orang lama sudah biasa buat begini, buat apa kita nak ubah-ubah? Pakai jelah pakaian yang orang Melayu. Kan, pakaian Melayu tak ada masalah ya, tetapi pastikan menutup aurat Ustaz kan. Jangan terbelah sana terbelah sini ke, ataupun bercampur lelaki perempuan dalam kita Aidilfitri itu, menjaga perbatasan batas antara jantina ya, walaupun kita bersaudara tetapi ada batas-batas di kalangan sepupu, sepapat sebagainya, untuk kita jaga agar kita benar-benar manifestasikan ketauhidan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu contohnya ialah Nabi Ibrahim. Dia bercakap kepada ayahnya dan kaumnya Ustaz. Diberikan highlight kepada li abi, kerana apa? Walaupun pada orang yang terdekat, Nabi Ibrahim tetap juga benar ya, tetap juga atas prinsip bahawa
menyembah, beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innani bara'um mimma ta'budun. Saya ini berlepas daripada apa yang kamu sembah. Ini cakap pada ayah sendiri Ustaz ya. Pasal perkara ini adalah perkara syirik, maka beliau jelas menyatakan perkara tersebut. Tetapi akhlak terus baik ya. Kalau kita tengok dalam surah-surah sebelum ini, Nabi Ibrahim menyatakan menggunakan perkataan ya abati ya, walaupun ayahnya ini musyrik ya, menyembah, ada yang kata bukan ayahnya, bapa saudaranya, tapi kalau di sini li abi ini adalah ayahnya, jual berhala, tetapi masih lagi Nabi Ibrahim menggunakan perkataan ya abati, nak menunjukkan akhlak terbaik kita tunjukkan, kita amalkan pada Syawal dan seterusnya ini. Tetapi bab tauhid jangan compromise ya, bab kena solat ke ataupun kita kena memastikan nak bagi ada kenduri Ustaz, tak nak hujan, kena minta bomoh pula pasal nak buat kenduri kendara pada bulan Syawal. Jangan sekali-kali itu diamalkan. Tegur sedikit kepada sesiapa yang beri idea tersebut. Kita minta pada Tuhan, bomoh itu pun pakai Tuhan, maksudnya bergantung pada Tuhan. Dia tak boleh kawal hujan kalau hujan sudah ditakdirkan pada tempatnya. Jadi ini adalah kejelasan. Nabi Ibrahim menyatakan illallazi fatarani fa innahu sayahdin ya, iaitu aku akan beribadah hanya kepada Tuhan yang telah menciptakanku dan dialah yang akan beri hidayah, bukannya daripada tuhan-tuhan yang engkau jual, yang engkau sembah ini semuanya tidak membawa kepada jalan hidayah. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu iqtada, iaitu mengikuti. 2 kali sahaja disebut di dalam Al-Quran dan kita perhatikan perkataan ini pada ayat 23, di mana orang-orang yang mutrafuha, yang melampau ataupun yang bermewah tanpa asas ini, mereka menyatakan bahawa kami ini ikut dekat-dekat tetapi bukan kepada Nabi, tetapi mengikut kepada jejak ibu ayah nenek moyang orang-orang terdahulu yang tidak berasaskan ilmu. Dan ini ditemplak. Kita harapkan Syawal ini adalah bulan di mana kita terus bersama dengan Quran, bersama dengan Nabi, bukannya mengikut nafsi sahaja. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل منا سائر أعمالنا يا رب. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, taqabbal minna siyamana, puasa kita, qiyam kita, salat kita, setiap rukuk kita, setiap sujud kita dan setiap kekhusyukan kita dan seluruh amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kita doakan tidak lain tidak bukan supaya Allah Taala terima segala amalan kita. Dan pada hari ini Ustaz Fas, kita pada 1 Syawal hari itulah Aidil Fitri. Kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada suci bersih sebulan, kita ditarbiah di bulan Ramadan Al-Mubarak, sehingga 1 Syawal itu kita diharamkan puasa sebab kita dah kembali pada fitrah asal, tak puasa. Kita makan juga pagi itu, membuktikan bahawa kita mengamalkan sunnah, balik kepada fitrah. Fitrah ya. Dan menarik bila kita bercakap tentang fitrah ni Ustaz ya, masa kita ikut pada apa yang Allah perintahkan, kita mengelakkan daripada makan minum, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang mengurangkan
pahala puasa, Ya. boleh makan Ustaz, ya, Ya, boleh makan. Allah. Malah haram untuk berpuasa kan. Maka itu sebagai satu manifestasi nanti bila sampai Ya. di akhirat nanti, ya, kita kalau kat sini walaupun haram puasa tapi kita makan kena jaga-jaga juga. Makan bukan makan sental saja kan, okey, masih lagi kena Ni jaga pun suara dah macam lain macam suara. kan, kena jaga halal haramnya, ya. Dan tetapi bila kita sudah jaga-jaga perkara yang halal dan haram di atas dunia ini, kita bila sampai di sana nanti kita akan diberikan segala-galanya halal, Allah. ya. Yang itu yang kita harapkan. Itu sebabnya kegembiraan orang berpuasa ni ada dua Ustaz kan. Allah. Satu ketika iftar, Ya. satu lagi ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, di mana pada waktu itu Ustaznya subhanallah, ya, selama ini kita kalau orang selalu bagi kita duit pun kan, bagi belanja kita ke, kita rasa nak jumpalah siapa orang yang belanja kita contohnya kan. Dan apatah lagi kalau kita bercakap selama ini Allah yang memberi rezeki pada kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kita tak dapat bayangkan sekarang ini, tetapi ia adalah satu kemanisan yang melangkau daripada apa yang boleh kita bayangkan, yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar. Itulah syurga sebagai ganjaran kerana kita jaga Ustaz, ya. Kita ambil bulan puasa sebagai satu bulan tarbiyah kepada kita. Jadi atas itu kita ingin meneruskan apa yang kita baca pada hari ini, namun kita jangan lupa tajwid Ustaz. Allah. Pada raya-raya ni juga. Hampir lupa, Dia istilahnya Ustaz Tarai cakap, raya-raya juga, ya, Quran time jangan lupa. okey, Kan? okey, Jadi okey. kali ni tajwid Ustaz, silakan. Masya-Allah. Tajwid pun jangan lupa ya. Jangan lupa. Okey, kita ambil tajwid sikit. Kita tengok slide kita, abang Ijam kita, penerbit kita. Okey. Contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat 49, ayat halaman 491. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq rasulun mubin. Sempurnakan hukum mat dalam ayat ini. Hukum mat banyaklah dalam ayat ini lah. Cuma kalau kita fokus pada mat yang panjang lebih daripada 2 harakat, ada berapa tu? Yang pertama ada bal matta'tu ha, kemudian la pada haula, ada 2 kat situ. Okey. Ha itu mat jaiz. La itu dipanjangkan juga sama 4 harakat, mat wajib. Wa aba'ahum juga dipanjangkan sebanyak 4 harakat. Hatta ja'ahum juga dipanjangkan sebanyak 4 ataupun 5 harakat. Yang ada tanda-tanda mat dekat atas tu, yang warna biru laut tu kan, yang tanda mat di atas setiap huruf mat itu, semua tu kalau orang buka Quran yang ada color tajwid tu, dia dapat tahulah sedikit. Sekurang-kurangnya tanda itu panjangnya lebih daripada 2 harakat. Kalau sama ada mat jaiz ataupun mat wajib mengikut bacaan qiraat imam kita Hafs an Asim, Tariq Syatibi baca 4 ataupun 5. Baca kena panjanglah. Tak boleh kita main langgar aje. Hatta ja'ahumul haqq. Tak cukup panjang. Walaupun mungkin betul kurang panjang itu tidak sampai mencacatkan makna. Tapi panjangkanlah suara kita tempat yang panjang. Manalah tahu dengan panjangkan suara kita itu, Allah panjangkan kita pula di hari akhirat, dapat melihat kenikmatan juga kerana kita jaga disiplin. Setiap perbuatan ada peraturan dia. Setiap benda ada peraturan dia. Quran ada peraturan dia, tadabbur ada peraturan dia, semua ada peraturan. Hari raya pun juga ada banyak peraturan. Ustaz Fah dah sebut tadi, janganlah kita duk bertepuk tampar, sepupus papak, geram, habis semua dipeluk diciumnya. Tak kira Salam semua. habis. Jadi sayanglah kita tukarkan banyak pahala Ramadan dengan maksiat di bulan Syawal. Ustaz Fah. Baik, jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Semuanya ada peraturan Ustaz, ya. Ya. Yang tidak ada peraturan lagi ialah apabila sampai di syurga nanti. Allah, itu dah kita Itu nak yang tu, kita nak tu, ya. Kita doakan bila kita dah dapat peraturan banyak pada bulan Ramadan, kita dapat raya ni pun kita rasa wah dah indahnya kan. Tapi masih ada peraturan. Suatu hari nanti kita harapkan Allah izinkan kita dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu ada dinyatakan pada ayat yang kita nak baca selepas ini Ustaz, ya. Jadi sebelum rehat tadi kita sudah membaca sehingga ayat 29, di mana pada ayat 28 tentang Nabi Ibrahim, wa ja'alaha, dan kami menjadikan Nabi Ibrahim ini kalimatan baqiyah, ya, iaitu kalimah yang kekal, yang menjadi legasi Nabi Ibrahim, kekal kepada anaknya Ishak, Yakub dan sebagainya, yang menjadi panduan kepada aqibihi, iaitu keturunannya, la'allahum yarji'un, agar kita semua akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena melihat kepada kalimah yang ditawarkan ataupun yang dikongsikan oleh Nabi Ibrahim, iaitu kalimah tauhid yang telah pun kita bincang pada surah yang ke-14. Tetapi di sini Allah nak beritahu bahawa kalimah tauhid ini Ustaz, ya, amat berharga berbanding dengan zukhruf yang pelbagai.
ya, perkataan zuhruf kita akan jumpa pada hari esok insya-Allah. Tetapi Allah menyatakan lagi bal matta'tu haula, iaitu kami ataupun aku telah memberikan nikmat kepada semua orang, ya, dan pada abaahum, iaitu kepada nenek moyang mereka, hatta sehingga kan apabila datang dua perkara, iaitu al-haq, iaitu wahyu Quran, wa rasulun mubin, mereka tidak membuat keutamaan memilih yang benar-benar, sehingga kan ayat 30 sehingga ayat 33 menjelaskan lagi bagaimana kita perlu menyusun cara kita memilih dalam kita hidup agar kita jangan tersilap pilihan menuju ke tempat yang salah di akhirat nanti. Kita teruskan bacaan ayat yang ke-30 hingga 33 untuk kita pastikan bahawa kita pilih yang betul. Apakah yang lebih berbaloi untuk kita bahagia di sini, bahagia di akhirat sana. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah, Fadil Fazrul yang memberi pencerahan kepada kita, walaupun ayatnya saya nak baca pun berbelit-belit lidah saya, kan? Tak faham lagi. Baca saja sangat-sangat memang susah ayat ni, tapi disiplin yang kita ikut, peraturan-peraturan kita ikut. Kata Ustaz Fazrul tadi, kalau tak nak peraturan, insya-Allah di sana ni tak ada peraturan. Dengan makna Allah berikan nikmatan seluas-luasnya bagi orang yang mengikut peraturan dekat dunia ni. Baik, jom kita baca ayat yang ke-30 Safa, hingga ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahumul haqq qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat yang ke-30 hingga 33 di mana menyambung kepada apakah respon daripada mereka yang didatangi dua perkara, iaitu didatangi al-haq, iaitu al-Quran, dan juga rasul yang jelas membawakan penerangan untuk hidup yang jelas, mubin. Pada ayat yang ke-30, bagaimana respon mereka? Walamma ja'ahumul haqq qalu, mereka membalas dengan dua respon. Yang pertama, mereka kata hadza sihr, ini adalah sihir. Mereka tahu bahawa Quran ini memberi kesan yang amat teruja, ya, yang mengesankan sampai jiwa, tetapi kerana mereka tidak mahu menerima kebenaran tersebut, mereka menggelarkannya itu sebagai sihir berbanding dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa inna bihi kafirun, iaitu mereka mengingkari kepada isi kandungan apa yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi mereka menyatakan pada ayat yang ke-31, waqalu laula nuzzila hadzal Quran, kalaulah Quran ini diturunkan kepada orang lelaki minal qaryataini azim, daripada dua negeri, merujuk pada Mekah dan juga Taif yang hebat. Maksudnya merujuk pada orang yang hebat, bukannya kepada orang yang biasa-biasa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penghinaan mereka. Mereka adalah orang elit,
mutrafuha. Jadi mereka hanya nak percaya kepada geng-geng mereka saja Ustaz. Kalau geng mereka bercakap, okey saya terima. Tapi kalau Nabi Muhammad pengikutnya pun adalah cikai-cikai yang lebih kurang begitu, mereka merasakan bahawa kalaulah Quran diturun pada orang yang hebat di kalangan dua negeri ini, ya, pasal mereka ni orang-orang kaya Ustaz, ya, di Mekah, dan di Mekah itu ada apa Masjidil Haram, itu adalah projek besar mereka untuk mendapat sumber ekonomi, dan mereka ni akan beli kebun, ya, ada rumah di Taif, pasal Taif ini adalah tempat yang cantik. Kalau kita pergi Taif Ustaz, ya, dia ada pokok berbanding dengan Mekah, jadi subur, ya, jadi mereka ini membina kekayaan demi kekayaan, dan mereka hanya nak terima kalaulah Quran ini dibawakan oleh orang-orang yang hebat daripada Mekah dan Taif, orang-orang kaya ini, baru saya akan terima. Ini adalah pelajaran untuk kita. Apabila kita menerima sesuatu, ya, memilih, kita nak mendekati orang yang kaya harta ataupun kaya Quran. Kita kena pilih tuan-tuan. Ya, pasal kadang-kadang kita mungkin terpana dengan kaya harta, tetapi rupa-rupanya itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, ya, iaitu apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu. Jadi mereka pilih-pilih juga Ustaz. Ya, bila dia kata Quran ni sepatutnya bukan nabi ni, kan, bagi pada orang-orang yang kaya ni baru kami nak percaya. Mereka pula yang nak istilahnya beri arahan pada Tuhan. Jadi Allah kata menemplah ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Adakah mereka ini yang nak bagi-bahagikan? Memanglah selama hari ini mereka ada duit, mereka bagi-bagikan. Sampaikan bab wahyu pun mereka nak jadi ketua, nak menunjukkan kehebatan, sehingga kan nak pilih sepatutnya Allah Tuhan ni tersilap kot, bagilah kepada orang kaya daripada Mekah dan Taif, barulah mungkin kami akan mempercayainya. Jadi Allah menyatakan nahnu qasamna, kami yang membagikan bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah beritahu bahawa sebenarnya Ustaz, ya, yang mereka kaya tu Allah yang bagi. Bukan mereka yang usahakan. Mereka usaha macam mana pun, kalau Allah tidak izinkan, seperti mana kita baca dalam surah Fussilat sebelum ini, mereka tidak akan jadi kaya, ya. Kaya, miskin, ya, harta dilapangkan ataupun dikadarkan, ya, disempitkan, itu semuanya adalah milik Allah, bukan tanda kemuliaan tetapi ujian sebagai satu fitnah di dalam kehidupan. Allah menyatakan wa rafa'na, ya, kami mengangkat ba'dahum fawqa ba'din darajat, ada darajat-darajat dalam masyarakat, ya, ada orang kaya, ada orang miskin, sebenarnya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, iaitu antara satu sama lain ini dia akan saling tunduk Ustaz, ya. Maksudnya orang miskin diperlukan, pasal kalau tidak siapa yang nak potong rumput, siapa yang nak bekerja kilang. Walaupun ada orang kaya, dia kata saya boleh bayar, tapi kalau dia semua orang kaya Ustaz, ya, dalam dunia ni semua orang kaya, tak ada orang yang nak kerja kilang. Tak ada orang yang nak buat kerja-kerja yang dianggap sebagai tidak berprestij, ya, sehingga kan orang-orang mutrafuha ini dia memandang hina ataupun memandang kecil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jadikan pelbagai darajat dalam masyarakat ini adalah untuk saling menolong, dan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, iaitu rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ada dua maksud Ustaz, ya. Rahmat ini kalau di dunia itu maksudnya Al-Quran. Kumpulkan sebanyak mungkin Al-Quran tuan-tuan sekalian, hafaz sebanyak mungkin, tadabbur sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, belajar tajwid, tahsin, taranum sebanyak mungkin, itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini lebih kurang dalam surah Yunus ada dinyatakan juga, ya, iaitu falyafrahu, ya, sila bergembira dengan apabila kita mendapat panduan daripada Al-Quran, ya, kerana itu adalah satu fadal daripada Allah. Mimma yajma'un khairu mimma yajma'un, berbanding dengan harta kita rasa macam saya kagumlah orang ni dapat jadi kaya, jadi banyak harta dan sebagainya, tetapi kita kena ingat yang lebih tinggi harganya daripada harta yang ada adalah Al-Quran yang akan menjemput rahmat di akhirat nanti, namanya syurga Ustaz, ya. Dan bercakap tentang nilai dunia ini, kalau kita masih lagi teragak-agak nak letak mana keutamaan Quran ataupun harta yang perlu saya kejar sebenar-benarnya, ayat 33 kita baca sekali lagi untuk kita memahami rupa-rupanya di sisi Allah dunia ini Allah nyatakan pada ayat 33. Kita baca bersama. Masya-Allah, ayat 33, nak pilih yang mana, kekufuran ke ataupun keimanan, nak pilih Al-Quran ke ataupun hawa nafsu kita. Kita baca ayat 33, mudah-mudahan Ramadan itu benar-benar mengajar kepada kita bagaimana memori indah
ibadat yang kita lakukan benar-benar kita memilih jalan keemasan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita, beri kepada kita, kurniakan kepada kita istiqamah dalam bulan Syawal ni ke seterusnya, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan penuh kegembiraan, dan kita boleh berazam sekiranya datang Ramadan lagi tahun depan bertemu, kita nak lebih baik lagi, sentiasa nak lebih baik. Ayat 33 Ustaz. Ya. Gatal tekak sikit Kata Ustaz. tengah. Raya tak raya tak apa. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaula لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan sekiranya bukan kerana menghindarkan manusia menjadi umat yang dalam kekafiran, pasti sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah bumbung-bumbung rumah mereka daripada perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Jadi di sini Ustaz ya, dalam satu rumah itu antara perkara yang paling kurang orang buat yang terbaiklah adalah bumbung dia. Pasal bumbung ni kita bukan nak tengok pun kan. Kita hanya letak asalkan dia menutup kepada rumah kita, dan juga tangga. Tangga pun orang nak naik je. Orang bukannya nak tengok tangga ni daripada emas apa sebagainya, daripada perak. Allah menyatakan di sini bahawa jikalah ya, dan sekiranya bukan kerana menghindarkan manusia menjadi satu umat yang kufur ya kepada Allah SWT, memang Allah akan jadikan semua rumah-rumah orang yang kufur pada Allah ini daripada perak. Ustaz, Allah bagi semua orang yang kufur ini daripada perak, maksudnya jadi kaya lah. Kau kufur, perak kan, kufur perak, dia punya atap pun dah perak. Cuba bayangkanlah dia punya pemaidani dia, dia punya sofa dia, pintu tombolnya tu ya. Maksudnya Allah boleh bagi yang akan kita sambung lagi pada hari esok ya, bagaimana yang Allah menggunakan perkataan zuhruf ataupun zuhrufa. Tetapi Allah tak bagi kerana apa? Kerana Allah tahu bahawa dunia ini amat mencabar. Dia akan menggamit kepada perasaan ramai manusia, sehingga kan ramai manusia akan mula untuk kufur, Ustaz. Ya, jadi Allah tak bagi, Allah boleh bagi, tetapi Allah tak buat pada semua orang kufur itu perkara tersebut, lantaran Allah nak suruh kita tahu mana yang perlu dipilih. Yang perlu dipilih adalah Quran dan rahmat di syurga Allah, bukannya memilih dunia. Dunia ini sebagai mata', ya, kita gunakan untuk sementara sahaja, ya, gunakan sementara menuju kepada hari akhirat nanti. Di sinilah bagaimana kita perlu memahami lagi tentang psikologi cinta pada harta yang kita akan sambung lagi pada hari esok. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita tegakkan kalimah tauhid sebagai sebuah perjuangan yang tiada henti, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ke-28 kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, Al-Quran untuk semua lapisan manusia, tidak kira pangkat, harta dan kuasa, sebagaimana dalam ayat 31 bahawa ianya bukan hanya milik orang tertentu atau mestilah orang pandai sahaja ataupun orang kaya sahaja barulah layak untuk bersama Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, yakin dengan takdir yang telah ditetapkan dalam kehidupan bagi setiap manusia, kerana kita tahu bahawa kalau kita dapat sesuatu yang lebih berbanding apa yang kita mampu, khuatir kadang-kadang ia membawa kita jauh daripada keimanan. Kita doa bersama, Allah pimpin kita dengan wahyu Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana
وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل منا سائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لنا أسئلة كثيرة ولنا حاجات كثيرة فاقضها لنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus menerima segala amal kita, dan sudah tentunya sinar mentari cerah angkasa merentas kebun Haji Mat Sirat. Carilah Quran setiap masa, amat berbaloi dunia akhirat. Baik, Quran Time, baca, faham, amal. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum.